أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله تعالى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى والدعاء إلى الخير ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وقربه وثوابه يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT. Hari ini insyaAllah muzakarah kita kitab baru setelah kita selesai kitab sebelum ini, iaitu kitab Risalah Jami'ah. Kemudian Al-Habib guru kita menyuruh Al-Fakir untuk muzakarahkan kitab seterusnya, iaitu kitab Al-Mukhtasar Al-Latif karangan Imam Abdullah bin Abdul Rahman Balhaj Bafadal. Jadi insyaAllah hari ini ada sedikit perubahan waktu. InsyaAllah ana akan ambil hari Selasa, tukar dengan Ustaz Anis. InsyaAllah kelas Mukhtasar Latif akan muzakarah kita waktunya pada setiap hari Selasa. InsyaAllah jam 10 waktu Mesir, jam 10 waktu Malaysia ataupun jam 4 petang waktu Mesir. Jadi insyaAllah hari ini merupakan muzakarah pertama kita dalam kitab Mukhtasar Latif setelah kita khatam kitab Risalah Jami'ah 2 bulan ataupun 3 bulan yang lepas. Jadi kita terus masuk dalam kitab Al-Mukhtasar Latif, mana kitab ini adalah mustawanya setelah pelajar menghabiskan kitab Nailur Raja ataupun kitab mustawa Safinatun Najah ataupun Ar-Risalah Jami'ah, di mana kitab Mukhtasar Latif ini dikarang oleh Imam Abdullah bin Abdul Rahman bin Abi Bakar Balhaj Bafadal. Jadi muallif Bafadal ini juga adalah sahib kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah ataupun dipanggil kitab Mukhtasar Kabir ataupun Masailu Ta'lim, dan ini adalah Mukhtasar Latif. Okey, dikatakan, ulama mengatakan bahawa kitab Mukhtasar Latif ini adalah syarah ataupun ikhtisar daripada Mukhtasar Kabir, iaitu Muqaddimah Al-Hadramiyah. Tapi wallahu alam, muallif pun tidak ada menyebutkan bahawa ini adalah mukhtasar dan ini adalah kitab mustaqil. Okey, kemudian sedikit sebanyak sebelum kita masuk terus ke dalam kitab Mukhtasar Latif pada hari ini, kita muzakarahkan, kita sebutkan sedikit tentang terjemah ataupun sedikit biodata pengarang kitab Mukhtasar Latif. Jadi Imam Mukhtasar Latif, sahib Mukhtasar Latif ini dah sebutkan tadi, namanya Abdullah bin Abdul Rahman bin Abi Bakar Balhaj Bafadal Al-Hadrami. Okey, maulud 850 Hijrah dan wafat pada tahun 918 Hijrah. Di mana guru beliau yang paling besar iaitu Abdullah bin Ahmad Ba Makhramah dan juga Muhammad bin Ahmad bin Abdullah Bafadal. Ini antara guru beliau yang masyhur dalam fiqah, yang mana beliau melazimi dalam ilmu fiqah. Dan juga selain dua kitab yang masyhur di kalangan pelajar ataupun di kalangan ahli ilmu, selain Mukhtasar Latif ini dan juga kitab Muqaddimah Hadramiyah ataupun kitab yang dipanggil Mukhtasar Kabir ataupun dipanggil Masailu Ta'lim, ada beberapa kitab-kitab lain yang dikarang oleh Imam Bafdal. Antaranya apa? Antaranya kitab Mansak Al-Hajj, kitab dari Ilmu Falak, kitab tentang Musafir dan juga kitab tentang Ma'rifatul Qiblat dan juga lain-lain lagi. Tapi dua kitab yang ada sekarang ini, dua kitab yang masyhur, yang masyhur lah di kalangan pelajar, inilah Mukhtasar Latif dan juga Mukhtasar Kabir. Dan
dua kitab ini juga telah disyarahkan oleh dua ulama besar dalam mazhab Syafi'i, di mana Mukhtasar Latif, Imam Romli telah membuat satu syarah yang dinamakan Al-Fawaidul Mardiyah fi syarhi Mukhtasar Muqaddimah Al-Hadramiyah. Mukhtasar Muqaddimah Al-Hadramiyah, Mukhtasar Latif, di mana Imam Romli membuat syarah daripada kitab Mukhtasar Latif ini seperti mana yang disebutkan di dalam mukaddimah beliau. Beliau membuat buku ini ataupun syarah ini hasil maksudnya kerana pertanyaan ataupun saranan daripada anak murid beliau, dan juga khususiat kitab ini, Imam Romli membuat syarah Mukhtasar Latif ini tanpa rujukan daripada apa-apa kitab. Maksudnya Imam Romli menulis syarah ini berdasarkan berdasarkan hafalan beliau. Itu adalah syarah Mukhtasar Latif. Kemudian Mukhtasar Kabir atau Muqaddimah Hadramiyah, ulama besar juga telah membuat syarah, iaitu Imam Ibn Hajar. Imam Ibn Hajar telah membuat syarah terhadap Muqaddimah Hadramiyah ataupun Mukhtasar Kabir yang dinamakan sebagai Minhajul Qawim. Minhajul Qawim. Jadi kedua-dua kitab Imam Bafdal ini, Mukhtasar Latif dan Mukhtasar Kabir, telah disyarahkan oleh dua orang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, iaitu Imam Ibn Hajar dan juga Imam Romli. Dan Mukhtasar Latif ini, selain syarah Imam Romli yang dipanggil Fawaidul Mardiyah, ada juga beberapa syarah lain yang ada. Antaranya yang ada Mishkatut Tanwir. Mishkatut Tanwir dikarang oleh Imam Ba'abad, Tabat Darul Fatah, dan juga kitab Al-Bayan wa Ta'rif daripada ulama Kuwait, dan juga kitab Manhalul Warif. Manhalul Warif ni karangan Said Alwi bin Abdullah Al-Idrus Al-Alawi Al-Usaini. Tabat Darul Diya. Jadi Minhal Warif ni kitab nafis lah. Dan insyaAllah kita akan baca matan saja, matan Mukhtasar Latif, dan saya menggunakan syarah Isti'anah bisyarhi Manhalul Warif. Taib, insyaAllah kita masuk terus dalam perbahasan musannif. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi syekhina fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa ba'du. فهذا مختصر فيما لا بد لكل مسلم من معرفته أو معرفة مثله من فروض الطهارة والصلاة وغيرهما، فيجب تعلمه وتعليمه ممن يحتاج إليه من الرجال والنساء والصغار والكبار والعبيد والأحرار. Jadi setelah kita bicarakan tentang sedikit pengenalan sahibul kitab, jadi kita akan masuk terus ke dalam isi kandungan kitab ataupun mukaddimah muallif. Di mana di sini muallif memulakan karangan beliau dengan bismillah dan juga alhamdulillah. Sesuai dengan apa yang bismillah sesuai dengan apa yang ada dalam mengikuti Al-Quran, yang mana dimulakan dengan bismillah, dan juga hadis yang mengatakan siapa yang hadis dan juga Al-Quran. Iftitah bi bismillah, kullu amrin dzibalin la yabda'u fi bismillah fa huwa akhta. Dan kemudian seterusnya musannif mengatakan bahawa fahadha mukhtasar fima la budda likulli muslim min ma'rifatihi. Jadi mukhtasar yang dikarang oleh musannif ini, apa yang dikatakan mukhtasar itu, apa makna mukhtasar? Pada awalnya mukhtasar ini adalah apa yang lafaznya sedikit tetapi membawa makna yang besar. Ma qalla lafzuhu wa kathura ma'nahu. Jadi mukhtasar maknanya kalimah yang sedikit tetapi membawa makna yang besar. Jadi fahadha mukhtasar fima la budda likulli muslim. Jadi mukhtasar ini la budda ay yajibu likulli muslim, pada setiap orang muslim, min ma'rifatihi, mengetahuinya,
ataupun mengetahui sepertinya. Okey, seperti kitab yang dikarang oleh musannif ini. Jadi di sini nampak adab yang tinggi oleh musannif. Beliau selain mengisyaratkan kitab beliau sendiri, beliau juga mengisyaratkan kitab yang seperti kitab beliau. Okey. Dan kemudian wajib setiap orang Islam untuk mengetahui daripada kitab Mukhtasar ini dan juga daripada kitab yang seperti Mukhtasar ini tentang furudut tahara wassalat wa ghairiha. Jadi wajib fardu ain bagi setiap orang Islam mengetahui apa yang fardu ain bagi beliau, bagi kita. Contohnya apa yang ditetapkan seperti solat, ataupun kalau seseorang itu hendak menunaikan haji contohnya, wajib bagi seorang itu mempelajari ilmu haji, rukun haji, wajib haji, perkara yang membatalkan haji dan sebagainya sebelum masuk dalam ibadat haji. Begitu juga jika seorang ingin bernikah ataupun tazwij, wajib seorang itu mempelajari tentang ilmu nikah, hukuk-hukuk zaujiyah, okey, hak-hak seorang suami, hak-hak seorang isteri sebelum memasuki ibadat nikah itu sendiri. Begitu juga contohnya muamalat. Jadi sebelum seseorang itu masuk dalam muamalat jual beli, wajib dia mempelajari hukum ahkam tentang jual beli dan juga tentang riba, perkara-perkara yang haram dan sebagainya. Jadi setiap orang Islam wajib mempelajari ilmu fardu ain yang beliau hendak ceburilah, mereka hendak melakukan ibadat fardu ain itu. Dan kemudian qala musannif fayajibu ta'allumuhu wa ta'limuhu. Okey, wajib belajar dan mengajarkannya mimman yahtaju ilahi, kepada siapa yang berhajat kepadanya daripada lelaki, perempuan, anak-anak kecil, orang dewasa, hamba dan juga orang yang merdeka. Okey, ini adalah muqaddimah musannif. Okey, kemudian musannif terus masuk ke dalam babut taharah. Okey, kita akan masuk terus. Babut taharah faslun fi furudil wudu. Jadi sebelum kita masuk dalam furudil wudu, kita terangkan sikit tentang at-taharah itu sendiri. Okey. Jadi at-taharah ada makna dari segi lughah dan ada juga makna dari segi istilah. Okey, dalam fiqh khususnya kitab Mukhtasar Latif yang kita akan muzakarah kitab ini. Jadi Mukhtasar Latif ini hanya ada bahagian ibadat sahaja. Okey, hanya ada bahagian ibadat sahaja, iaitu daripada taharah, solat, zakat, puasa dan diakhiri dengan haji. Okey, tidak ada muamalat, tidak ada munakahat ataupun jenayat. Jadi dalam fiqh secara umumnya ada 4 bab ini, 4 bab besar, iaitu ibadat, muamalat, munakahat dan juga jenayat. Tapi kitab ini yang untuk mubtadi'in ini, kitab ni hanya ada ibadat sahaja, iaitu daripada taharah sampai ke haji. Jadi dalam bab taharah ini, di dalam bab taharah pada permulaan kitab ibadat, dalam bab taharah ni dia ada yang dipanggil sebagai maqasidut taharah dan ada juga yang dipanggil sebagai wasailut taharah dan ada juga yang disebut sebagai wasail at-taharah. Wasail at-taharah. Jadi at-taharah itu kita terangkan dulu takrif at-taharah. Jadi at-taharah dari segi lughah maknanya an-nadhafah. Okey, makna segi lughah lah, dari segi bahasa kebersihan, an-nadhafah. Taharah, nazafah, okey, kebersihan ataupun kesucian, wal khulus minal adnas hissiyah atau ma'nawiyah. Jadi an-nadhafah ni maksudnya suci ataupun bersih, sama ada dari segi zahir, dari segi hissi atau dari segi maknawi. Dari segi hissi itulah bersih daripada kekotoran yang zahir, dan maknawi adalah bersih hati daripada segala sifat-sifat keburukan, riak, takabur, bongkak dan sebagainya. Itu adalah takrif taharah dari segi lughah. Kemudian takrif at-taharah dari segi istilah, iaitu ada 2 itlaq. Laha itlaqan. Okey, ada 2 itlaq dari segi takrif taharah. Ada taharah ni ada 2 itlaqat. Okey, ada 2 takrif. Sama ada makna hakiki ataupun makna majazi. Okey, taharah dari segi syarak ada 2 itlaqan. Ada itlaq ataupun wad'ul haqiqi dan juga ada wad'il majazi. Okey, taharah dari segi hakiki maknanya adalah
Dari segi hakiki ni apa maknanya? Dari segi hakiki adalah apa yang disandarkan kepada asar ataupun wasfun, sifat taharah itu, bukan fa'al. Jadi at-taharah dari segi hakiki bermakna sifat ataupun asar, kesan-kesan selepas taharah, dan taharah dari segi majazi adalah fa'al, perbuatan taharah itu, perbuatan membersihkan badan itu atau membersihkan diri itu. Jadi takrif dari segi hakiki, istilah dari segi hakiki, wad'ul hakiki, diberitahu kat sini takrifnya zawalul man'al mutarattab 'ala al-hadath wal khabath. Okey, zawalul man'. Okey, zawalul man' al-mutarattab 'ala al-hadath wal khabath. Okey, hilangnya apa yang menghalang dirinya daripada yang halangan itu adalah hadas dan juga khabath. Okey, macam orang yang suci, sifat bersuci, sifat kesucian itu dipanggil, itu adalah takrif taharah dari segi hakiki, iaitu yang berkaitan dengan sifat atau berkaitan dengan asar, kesan-kesan taharah. Maksudnya dia bersuci lah. Maksud bersuci itu dia dah boleh melakukan ibadat-ibadat yang sebelum ini tidak dibolehkan. Okey, sifat. Okey, sifat juga asar daripada taharah wudu ataupun mandi dan sebagainya. Itu adalah makna dari segi hakiki. Dari segi majazi pula adalah fa'al, perbuatan itu, perbuatan wudu itu, perbuatan mandi itu. Okey, jadi takrif majazi di sini dia nakalkan daripada takrif Imam Nawawi. Takrif at-taharah raf'ul hadas au izalatun najas au ma fi ma'nahima au ala suratihima. Jadi makna segi majazi raf'u, mengangkat hadas, fa'al, berkaitan dengan perbuatan. Okey, perbuatan mengangkat hadas atau membuang izalatin najas, ataupun apa yang dimaknakan sebagai raf'ul hadas dan juga izalatun najas, ataupun ala surati raf'il hadas au izalatin najas. Okey, ini tak dari segi fa'al. Jadi beza makna taharah dari segi wad'ul haqiqi dan juga wad'il majazi. Wad'il haqiqi adalah wasf, sifat ataupun asar, dan ta'rif taharah dari segi hakiki adalah fa'al, perbuatan menghilangkan najis ataupun khabas yang ada. Okay, perbuatan mandi ataupun wuduk dan sebagainya. Jadi inilah perbezaan ta'rif taharah haqiqi dan juga majazi fil istilah. Taib. Kemudian okey, kita uraikan sikit takrif Imam Nawawi tadi, takrif fa'al bi'tibari fa'al majazi itu raf'ul hadas. Okey, raf'ul hadas mafhumlah. Okey, raf'ul hadas hadas asghar ataupun awsat ataupun akbar. Okey, seperti yang kita akan belajar selepas ini, kita akan muzakarah lepas ini, ataupun izalatin najas, membersihkan najis. Okey, izalatin najas au ma fi ma'nahima, ataupun apa yang dimaknakan seperti raf'ul hadas dan juga izalatin najasah. Okey, apa itu makna raf'il hadas dan juga izalatin najasah? Dia kata fama fi ma'na raf'il hadas at-tayammum. Okey, fi ma'nahima, jadi huma tu kembali kepada raf'ul hadas dan juga izalatun najas. Jadi yang pertama, makna raf'ul hadas adalah tayammum. Okey, tayammum ni bersifat istibahah, laisa kal wudu. Okey, wudu rafahiyah, wudu. Tapi tayammum ni dia di bawah sikit dalam peringkat tidak seperti wudu. Sebab tu dia fi makna raf'al hadas, kerana dia membolehkan istibahah untuk melakukan solat dan sebagainya. Kemudian fi makna izalatin najas istinja bil hajar. Istinja bil hajar pun sama, kerana dia hanya membuang najis ainiyah saja, tapi ada najis hukmiyah, cuma najis itu dimaafkan. Jadi dia punya level kekuatan ni tak sama macam istinja bil ma'. Itulah makna yang dimasukkan fi makna izalatin najas. Okey, raf'ul hadas au izalatun najas au ma fi ma'nahima au ala suratihima. Okey, apa pula yang dimasukkan dengan surah raf'il hadas dan juga surah izalatin najas? Jadi wallazi ala surati raf'il hadas aghsal mandubah. Okey, ala surah raf'il hadas iaitu adalah seperti mandi-mandi sunat. Okey, mandi-mandi sunat ini disyariatkan kerana untuk mendapatkan pahala, seperti mandi sunat sembahyang Jumaat, mandi sunat raya, mandi sunat tawaf dan sebagainya. Jadi mandi sunat ini disyariatkan kerana untuk mujarradis sawab saja, kerana untuk mendapatkan pahala saja. Jadi inilah yang dimasukkan oleh Imam Nawawi ala surah raf'il hadas. Okay, kemudian
Begitu juga selain mandi-mandi sunat, mandi basuhan yang kedua dan ketiga dalam wuduk ataupun dalam mandi wajib. Wal wudu'ul mujaddad. Okey, ataupun wuduk mujaddid, orang yang mentajdid wuduk. Kemudian ala surati izalatin najas, dan apa pula dimaksudkan dengan ala surati izalatin najas, iaitu basuhan kedua dan ketiga dalam membasuhkan najis. Okey, ataupun itu adalah seperti surah izalatin najas, kerana ia adalah perkara sunat. Okey, itu adalah ta'rif dan juga penerangan tentang ta'rif taharah fi istilah, ta'rif majazi dan juga ta'rif hakiki, di mana hakiki ini berkait dengan sifat seorang itu ataupun athar selepas taharah, dan ta'rif hakiki adalah ta'rif majazi adalah fa'il. Okey, ta'rif hakiki berkaitan dengan wasf ataupun athar, ta'rif majazi pula adalah berkaitan dengan fa'il, perbuatan itu sendiri. Kemudian kita dah terangkan tentang maqasidut taharah, ada 4, iaitu wuduk, al-ghuslu, tayamum dan juga izalatun najasah. Jadi dalam taharah ada dipanggil maqasid, ada 4, iaitu wuduk, al-ghusli, at-tayamum dan juga izalatun najasah. Dan keempat-empat akan dibicarakan secara turutan. Kemudian ada dalam taharah dipanggil sebagai wasailut taharah. Wasailut taharah, alat untuk bertaharah, ada 4 juga, iaitu al-ma', al-turab, hajrul istinja dan juga ad-dibagh. Okey, al-ma' air, al-turab untuk tayamum, kemudian hajrul istinja, okey, batu untuk istinja, dan juga ad-dibagh, okey, seteru ataupun untuk menyamak. Kemudian wasailul wasail ada 2, iaitu awani wal ijtihad. Okey, awani adalah alat ataupun mangkuk digunakan untuk berwuduk, dan juga ijtihad. Okey, ijtihad ni berlaku sekiranya ada ijtibah. Okey, sekiranya ada perkara yang dua perkara yang meragukan, jadi kita ijtihad untuk ambil salah satu. Okey, kita akan belajar selepas ini. Okey, habis tentang masalah mukadimah tentang taharah. Mukadimah tentang taharah. Kemudian kita akan masuk tentang faslun fi furudil wudu. Qala musannif rahimallahu taala, faslun fi furudil wudu. Furudul wudu sittatu asya. Okey, rukun wudu ataupun fardu wudu ada 6 perkara. Okey, makruflah ni. Ada 6 perkara. Yang pertama, al-awwalu an-niyah. Wa hiya imma niyatu raf'il hadath aw at-taharah lis-salah aw al-wudu. Wa takunu hadhihi 'inda ghuslil wajhi. الثاني غسل الوجه جميعه شعرا وبشرا إلا باطن اللحية الكثيفة والعارضين الكثيفين. الثالث غسل يديه مع مرفقيه. الرابع مسح شيء من بشرة الرأس أو شعره ولو بعض شعرة في حده. الخامس غسل رجليه مع كعبيه. السادس الترتيب هكذا. Jadi dalam rukun wudu ataupun fardu wudu ada 6 perkara. 4 perkara sabit bil Quran dan 2 perkara sabit bis sunnah. Jadi dalam rukun wudu ada 6 perkara. Yang pertama niat. Ini sabit bil hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kemudian rukun yang kedua adalah membasuh muka. Yang ketiga basuh tangan, yang keempat menyapu kepala, yang kelima basuh kaki, dan keenam adalah tertib. Okey, jadi yang pertama dan keenam ini distimbatkan daripada hadis, dan 4 anggota wuduk yang wajib dibasuh distimbatkan daripada dalil Al-Quran. Jadi kita masuk yang pertama, furudul wuduk. Rukun wuduk yang pertama adalah niat. Okey, niat. Niat dari segi lughah bermakna al-qasdu. Al-qasdu. Dan makna dari segi syarak, niat dari segi syarak bermakna qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Niat sesuatu bersama-sama dengan perbuatan ibadat itu. Contoh dalam solat, untuk di permulaan solat ketika takbiratul ihram, niat dengan permulaan solat itu masuk sekali. Itu makna muqtarinan. Qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi, bi fi'li solati nafsiha. Jadi solat dan juga niat itu masuk sekali. Begitu juga dengan wuduk. Ketika membasuh muka, niat dengan basuhan itu masuk sekali. Ini adalah ta'rif segi istilah. Qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Muqtarinan, okey, bi fi'lihi. Masuk dengan niat dengan fa'il masuk sekali. Ghaliban. Kerana ada beberapa ibadat yang niatnya muqaddamah 'alal fa'il. Okey, seperti apa? Seperti saum, seperti zakat, seperti udhiyah, di mana saum
wajib, seperti seorang Ramadan sekarang ini, niat kita adalah sebelum kita berpuasa. Maksudnya apa? Maksudnya kalau diikutkan takrif dari segi syarak yang disebutkan qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi, jadi niat kita tu mestilah ketika azan, maksudnya supaya muqtarinan dengan fa'il untuk masuk mulanya berpuasa. Okey, tapi di sini istisna. Okey, di mana puasa bukanlah qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi, tetapi niat itu muqaddamah ala fa'il, di mana kita diwajibkan dalam mazhab Syafi'i ada dinamakan tabyitun niat. Wajib kita berniat pada waktu malam berdasarkan hadis. Di mana dalam mazhab Syafi'i kita wajib niat dulu, dan hatta walaupun lepas niat kita makan, okey, tapi bila dah masuk waktu subuh, mulalah kita berpuasa. Jadi di situ niat mula dulu, barulah kita berpuasa. Jadi ini istisna daripada ta'rif qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Okey, kemudian di dalam ahkam niat, okey, masyhur dalam ahkam niat ada nazim, ada manzumah yang berkaitan dengan ahkam niat. Dan ahkam niat manzumah ini tajri fi kulli masail muta'alliqah bin niyat. Okey, di mana abjadnya berbunyi sab'u su'alatin atat fi niyatin ta'ti liman qarabaha ataupun qaranaha bila wasan, haqiqatun hukmun mahallun wa zaman, kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Jadi ada 7 ahkam yang berkaitan dengan niat. Jadi 7 ahkam ini dia akan berada pada semualah yang berkaitan dengan niat, dalam solat, puasa, haji. Semua ini kita nak dalam bab wudu. 7 ahkam berkaitan dengan niat wudu. Yang pertama haqiqah. Okey, haqiqah itu adalah fahaqiqatun. Okey, itu pertama, ahkam pertama, hukmun, mahal wa zaman, kaifiyah, syartun wa maqsudun. Maksud ada 7 ahkam berkaitan dengan niat. Jadi yang pertama haqiqah, iaitu ta'rif niat. Kita dah tahu tadi al-lugha al-qasdu syar'an qasdu syai' muqtarinan bi fi'li illa mastusniyah. Kemudian hukum ahkam berkaitan dengan niat adalah hukum. Hukum niat itu apa? Wujub. Okey, hukum dia adalah wajib lah. Hukum niat adalah wajib dalam setiap ibadat. Innamal amalu binniyat. Kemudian mahalun niat fil qalb. Jadi niat itu adalah rukun qalbi, laisa rukun qauli. Jadi qaul itu mustahab, sunat. Okey, talaffuz biniat itu mustahab supaya membantu hati kita untuk istihdar. Tapi hukum asal ataupun ibrah niat itu ada dalam hati. Sekiranya dilafazkan tanpa berniat dalam hati pun tidak diterima, seperti solat dan juga wudu. Jadi mahalun niat fil qalb, itu adalah mahal. Kemudian zaman awalul ibadat. Tadilah muqtarinan tadi, kan, takrif yang kita faham dari segi mafhum iktiran tadi. Jadi zaman niat itu pada awal ibadat, kecuali apa yang dikecualikan, iaitu saum, zakat dan juga udhiyah. Itu adalah zaman. Kemudian kaifiyah ni berbezalah dengan apa yang kita niatkan. Solat caranya lain, puasa caranya lain, haji caranya lain. Itu kaifiyat. Kemudian hukum berkaitan dengan syarat. Okey, syarat niat di sini disebutkan ada 7. Okey, jadi saya sebutkan secara ringkas. Islamun nawi, al-ilmu bil manwi. Kemudian tidak mendatangkan perkara yang menafikan niat. Okey, mestilah orang yang berniat itu Islam, kecuali apa yang dikecualikan, seperti niat perempuan kafir yang mandi wajib kerana untuk menghalalkan suami dia, dan juga al-ilmu bil manwi, mestilah tahu apa yang nak diniatkan, ibadat yang akan ditunaikan. Dia ada 7 syarat. Kemudian seterusnya adalah maksud. Okey, apa maksud niat? Okey, maksud niat, kenapa niat ini diwajibkan dan apa maksud dia adalah untuk membezakan ibadat dan juga adah. Contoh dalam wudu, kita basuh tangan, kita basuh muka, ataupun kerana basuhan ini boleh jadi dia ibadat, boleh jadi dia adat. Jadi macam mana nak bezakan? Adalah dengan niat. Satu orang basuh muka kerana berwudu, satu orang basuh muka kerana mukanya kotor ataupun panas. Satu orang duduk dalam masjid kerana nak iktikaf, satu orang duduk dalam masjid nak istirahat. Jadi satu tu ibadat, satu tu adah. Jadi disyariatkan niat itu adalah untuk membezakan dua perkara ini, untuk membezakan ibadat dan juga untuk membezakan adat. Kemudian dalam ibadat, untuk membezakan ibadat itu fardu dan juga untuk membezakan ibadat itu sunat. Okey, jadi itu adalah antara maksud niat. Jadi perkara pertama dalam rukun wudu yang pertama adalah niat. Jadi bagaimana nak niat dalam wudu?
Niat dalam wudu imma niyatu raf'il hadas, niat untuk mengangkat hadas, ataupun niat taharah lis-solah ataupun wudu. Jadi di sini diberitahukan contoh-contoh niat yang muktabarah yang boleh kita tatbikkan dan kita gunakan dalam berwudu. Jadi imma kita niat raf'ul hadas, niat raf'ul hadas, hadas asghar lah, sebab wudu ni mujib dia asghar. Kalau ghusli baru mujib dia hadas akbar. Jadi dalam niat raf'ul hadas, sama ada kita itlaq nawaitu raf'ul hadas lillahi ta'ala, ataupun kita sebut nawaitu raf'ul hadas asghar. Okey, mafi muskilah. Ataupun contohnya dia ada dua sebab. Okey, dua sebab dalam perkara yang batalkan wuduk. Contohnya baul dan juga naum, ghairu mumakkin. Jadi dia ada dua sebab yang mewajibkan dia untuk berwuduk. Dia ada dua hadas ini. Kemudian dia niat salah satu saja. Contohnya nawaitu raf'ul hadasil baul. Tapi dia ada dua hadas. Ataupun dia ada dua hadas tapi dia niat salah satu saja. Okey, dia takyidkan nawaitu raf'ul hadasil baul lillahi ta'ala. Tapi dia ada dua niat. Adakah salah satu saja terangkat ataupun kedua-dua saja terangkat? Jadi jawapannya kedua-dua terangkat. Kerana hadas ini jika terangkat satu, terangkat semua. Kerana hadas la yatajazza. Jika irtafa'a satu, irtafa'a kullu. Ataupun itu kalau dia niat salah satu. Kalau dia niat selain hadas dia, okey, tafriq pada hadas asghar tadi, dia niat selain hadas dia. Contohnya dia ada hadas baul tapi dia niat raf'ul hadas apa tadi? Naum. Okey, dia ada hadas baul tapi dia niat raf'ul hadas naum. Okey, dia niat hadas yang bukan hadas dia. Okey, boleh tak? Jadi boleh di sisi Imam Romli. Imam Romli mengitlaqkan. Tetapi Imam Ibn Hajar syadid sikit, boleh sekiranya dia ghalitan, sekiranya dia tersilap. Okey, ni ada dua tafri' daripada masalah niyatu raf'il hadas. Kemudian itu adalah niat pertama yang muktabarah, ataupun niat yang kedua niatu taharah lis-solah. Okey, khali balak, taharah ini dia ditakkidkan dengan lis-solah, bukan taharah faqat. Okey, tak boleh. Taharah faqat tak boleh. Tak boleh. Dia sebab dia dikiaskan seperti al-ghusli. Okey, dikiaskan seperti mandi wajib. Jadi mandi wajib kena sebut ghuslu apa? Janabah ataupun ghuslul mafruḍah. Okey, kerana apa taharah saja tak boleh? Kerana taharah sahaja dia tidak dapat kita membezakan ibadat dan juga adah. Boleh jadi dia taharah membersihkan dari segi adah, mandi biasa ataupun kerana kepanasan, dan boleh jadi dia basuh muka tangan itu disebabkan wuduk dan juga selain wuduk. Jadi taharah itu kalau dia niat taharah mestilah ada taqyid. Taharah lis-solah mesti ada taqyid, ataupun taharah wajibah ataupun taharah al-mafruḍah. Jadi inilah contoh niat kedua yang muktabarah dalam wuduk. Wa kadza niyatil wuduk. Tapi dalam wuduk boleh dia itlaq wuduk sahaja. Kalau taharah tadi kita cakap kat apa? Kita cakap kena taqyidkan taharah apa? Li solah ke mafruḍah atau wajibah. Tapi dalam wuduk boleh kita itlaqkan tanpa ada qayd. Sebabnya dalam wuduk tidak ada wuduk adah, tidak ada wuduk ibadah. Jadi wuduk itu bila sebut wuduk maksudnya adalah ibadah. Jadi wuduk kalau dia niat wuduk sahaja itlaq, maka sah niatnya, niat wuduknya. Tetapi harus diingat kalau inginkan kesempurnaan wuduk yang sempurna, niat wuduk sahaja ini adalah khilaful aula, kerana ada khilaf yang mengatakan niat wuduk ni tidak sah. Jadi kalau nak lebih berhati-hati, lebih sempurna, kita niatlah wuduk mafruḍah ke tambah sedikit, ataupun niat raf'ul hadas lillahi ta'ala. Ini adalah contoh-contoh niat yang disebutkan oleh muallif. Jadi kita ada 3 contoh niat: raf'ul hadas, taharah lis-solat ataupun niatul wudu. Kalau niatul wudu sahaja khilaful aula. Kemudian waktu niat, okey, wa waqtuha inda ghaslil wajhi. Jadi waktu niat itu ketika dia basuh muka. Okey, basuh muka. Jadi basuh muka tu umum, sama ada dia basuh daripada atas, daripada kiri, daripada kanan, daripada bawah, okay, tidak ada masalah. Yang penting air yang mula-mula sampai ke muka, sama ada di bahagian atas muka atau di bahagian bawah muka atau di bahagian tengah muka, haruslah niat supaya ia dikira dan kemudian selepas itu dikira basuhan wajib.
Tapi cuma yang aulanya mestilah dibasuh daripada atas. Jadi air wuduk itu dibasuh daripada atas muka, itu yang aula, yang sunatnya. Kemudian daripada atas, ketika air sampai ke muka terus niat nawaitu raf'il hadas ataupun nawaitul wuduk lillahi ta'ala ataupun nawaitul wuduk mafruḍah, nawaitul wuduk wajibah lillahi ta'ala. Kemudian barulah basuhan tu disapukan ke seluruh muka supaya dikira sebagai basuhan pertama yang wajib. Itu adalah waktu mula niat. Jadi waktu niat adalah bila? Ketika basuhan ke muka, ketika basuhan pertama ke muka, sama ada daripada atas atau daripada bawah. Cuma aulanya air wudu itu dimulakan daripada atas. Itu adalah niat, itu adalah rukun yang pertama di dalam wudu, iaitu niat. Selesai niat, kemudian kita masuk rukun yang kedua. As-tsani, rukun kedua wudu ataupun furudul wudu adalah ghuslul wajh, membasuh muka. Okey, membasuh muka. Membasuh muka. Jadi muka di sini, apa yang dimasukkan dengan muka? Okey, muka dari segi tul, dari segi panjangnya, dia kata adalah daripada manabitu syar, daripada manabit syar, pada awal pangkal rambut sehinggalah di akhir ini. Okey, di akhir lihya ini. Okey, ini adalah panjang. Okey, panjang takrif muka. Kemudian muka dari segi melintang pula adalah daripada cuping telinga kanan ke cuping telinga kiri. Okey, kiri dan juga kanan. Okey, ini adalah keseluruhannya adalah takrif muka ataupun basuhan yang wajib dibasuh ketika membasuh muka di dalam wudu. Jadi panjangnya adalah daripada awal rambut sampai ke dagu di akhir, okey, permukaan janggut ini, dan kemudian daripada melintangnya pula daripada telinga ke telinga. Okey, ini adalah takrif ataupun bahagian yang wajib dibasuh di muka pada wudu, anggota wudu muka. Dan kemudian dia kata di sini ghuslul wajhi jami'ihi sya'ran wa basharan. Okey, basharan kulit dan juga sya'ar. Segala bulu-bulu yang ada di muka ni wajib kita basuh. Okey, wajib kita basuh zahir batin. Okey, wajib kita basuh segala bulu-bulu di muka. Okey, bulu-bulu muka, dan bulu-bulu di muka ni ada 20. Okey, di ulama sebutkan di sini ada 20 bulu di muka. Tapi harus diingat, ada perkara bulu yang terkecuali yang khas untuk lelaki sahaja. Okey, jadi kita terangkan dulu apakah 20 buluan yang ada di muka. Jadi yang pertama dipanggil ghamam. Setengah orang mungkin benda ni bukannya ghalib, tapi ada sebahagian orang yang ghamam ini adalah rambut yang bukan tumbuh di tempat biasa, tapi di pertengahan dahi. Okey, di tengah ni ada rambut yang tumbuh. Okey, itu dia panggil ghamam. Jadi ghamam ini adalah daripada muka dan harus dibasahi, harus, kerana dia dalam muka bukan dalam kepala, maka harus dibasuh seperti hukum dahi. Okey, hukum muka lah. Okey, ghamam itu adalah bulu yang pertama di muka, iaitu dia panggil ghamam. Kemudian yang kedua hajib. Dia panggil apa? Hajib, bulu kening. Okey, hajib ni dia panggil hajib, hajiban. Okey, ni pun wajib dibasuh zahir dan juga batin. Hajib, hajiban. Kemudian itu adalah bulu kedua dan bulu ketiga. Seterusnya bulu keempat dan bulu kelima khad, bulu di pipi kanan dan juga kiri. Okey, bulu yang ada di pipi ni juga wajib dibasuh zahir dan juga batin, khaddan. Kemudian seterusnya sibal. Okey, sibal, dipanggil sibal. Sibal ni dekat ni syarib. Misal ni ada bulu kiri kanan ni dipanggil, kalau ada di bawah ni dipanggil sibal, sibalan. Okey, ni dua bulu di misai. Kemudian arid, aridan. Okey, daripada telinga sampai ke bawah. Okey, ni dipanggil arid. Okey, daripada sini telinga ni ke bawah. Okey, arid. Yang ni izar Yang sekber ni bukan arid Arid ni daripada bawah sekber ni. Okey, ni kat bawah ni apa, jambang. Okey, jambang. Arid daripada telinga sampai ke bawah. Kemudian izar. Izar ni sekber lah. Okey, daripada sebelah telinga ni, daripada rambut ni. Okey, ni izar. Dipanggil izar. Kemudian hadbun ataupun ahdab, bulu mata 4. Atas bawah ni 2. Hadbun ataupun ahdab jamaknya. Kemudian lihya, okey, rambut janggut yang ada di bawah gigi bawah. Lihya. Kemudian syarib, misai, makruf. Kemudian anfaqah. Bukan faqah ni lah, di bawah bibir bawah. Okey, anfaqah. Kemudian nafakah. Nafakah itu ini. Okey, antara anfaqah dan juga sibal. Okey, nafakatan.
Ini adalah 20 bulu yang ada di muka yang wajib kita basuh dari segi zahir dan juga batin. Kecuali untuk lelaki sahaja, iaitu lihyah dan juga arid yang kasifatan, yang tebal. Lihyah, lihyah dan juga arid yang tebal. Taib. Jadi kita bincang dulu tentang muka ni. Jadi untuk bulu yang terkecuali, basuhannya adalah orang lelaki yang ada janggut dan juga arid jambang yang kasif. Jadi bila dia punya jambang dengan janggut yang tebal, maka dia wajib membasuh zahir saja tanpa batin. Jadi ini terkecuali. Selain daripada itu, wajib zahir dan juga batin. Dan hatta janggut dan arid ini, janggut dan jambang ini yang tebal, dikecualikan untuk lelaki sahaja. Perempuan dan khunsa wajib basuh sekiranya adalah janggut dan juga jambang ini kasif, tebal ke nipis, wajib basuh zahir dan juga batin. Jadi batinul lihyah ataupun batinul arid kasif ini, lihyah dan juga kasif yang tebal ini wajib dibasuh zahir saja. Jadi sekarang kita nak tahu apa pula dhabit zahir, apa pula dhabit batin. Adakah zahir itu bermaksud depan sahaja, belakang batin, dan kemudian ataupun zahir itu depan dan juga belakang, tengah-tengah batin. Okey, di sini ada dua pendapat. Jadi zahir itu adalah yang di hadapan sahaja. Okey, di hadapan ini janggut tebal. Okey, sekarang janggut tebal. Jadi dia nak basuh macam mana? Yang zahir saja. Zahir maksudnya apa? Di bahagian hadapan sahaja. Kemudian macam mana nak tentukan janggut ataupun jambang orang itu kasif ataupun khafif, tebal ataupun tak tebal? Jadi dhabit di betul ulama adalah menerusi majlis takhatub. Okey, majlis ketika kita takhatub berbual dengan seseorang dalam jarak yang sederhana lah. Okey, kita nampak tak dia punya basyarah dia. Kalau kita nampak basyarah dia, kulit dia di dalam, maka itu khafif. Tapi kalau tak nampak, tebal sangat, kita nampak janggut saja, hitam saja, tak nampak kulit dalam dia, maka itu adalah kasif. Itu adalah dhabit. Jadi kembali pada uruf lah. Okay, ketika majlis takhatub, sekiranya kita nampak basyarah dikira kasif, sekiranya kita nampak basyarah dikira khafif, sekiranya kita tak nampak basyarah dipanggil kasif. Dan kemudian yang wajib dibasuh zahir, makna zahir itu adalah di bahagian atas sahaja. Itu adalah berkaitan dengan lihyah dan juga dhabit lihyah, dan juga tentang apakah zahir lihyah dan apakah batin lihyah. Yang wajib untuk janggut yang kasif, arid yang kasif, dibasuh zahir saja, iaitu di bahagian hadapan sahaja. Kemudian disunatkan juga untuk mereka yang berjanggut, sama ada tebal ataupun nipis, takhlil. Okey, takhlil. Okey, daripada bawah. Okey, takhlil macam itu. Okey, dengan air yang baharu. Okey, ini nanti ada dalam bab sunan al-wudu. Okey, jadi di sini saudara kita, ustaz kita Azri ada bertanya, kita muzakarahkan, kalau muka kita berminyak, wajib ke kena hilang dulu sebelum basuh muka? Contoh ada minyak zaitun yang kita sapu di rambut, kena di muka. Okey, wallahu alam, yang soalan ni pernah ditanyakan pada Habib dulu. Minyak ini ataupun wudu ni tidak disyaratkan mak itu istiqrar. Mak itu istiqrar di anggota wudu. Dan kemudian minyak ini dia bukan seperti hajmun yang menutupi basyarah. Okey, itu satu perkara. Jadi minyak ni dia bukan macam cat ke ataupun liquid yang menutupi kulit daripada air sampai ke kulit. Dan kemudian dalam wudu tidak disyaratkan mak itu mesti istiqrar. Contohnya kalau orang berminyak, air tu kan dia laju je. Maksudnya dia tak ada istiqrar kat kulit. Maksudnya dia akan, sebab licin lah minyak kan. Jadi dalam wudu tidak disyaratkan air tu mestilah berada di anggota atau sebagainya lah. Jadi wallahu alam, minyak itu dia bukan penghalang air untuk sampai ke basyarah, walaupun air wudu itu tidak istiqrar ke anggota badan. Jadi wudunya sah walaupun tangannya berminyak. Okey, wallahu alam. Okey, seterusnya kita masuk kepada rukun yang ketiga. Okey, selesai rukun pertama, niat, dan juga apa yang berkaitan dengan niat muktabarah dan tafriq-tafriqnya. Kemudian dah selesai tentang masalah basuhan muka dan bulu-buluan yang ada di muka dan apa yang dikecualikan di bahagian bulu muka khas untuk lelaki. Dan kemudian kita masuk rukun yang ketiga, iaitu membasuh kedua tangan sehingga ke mirfaq.
ke siku. Okey, mirfaq. Mirfaq dan juga atasnya. Jadi pertama sekali ghuslul yadain. Jadi dalam bab wuduk, yad, bila kita dengar yad, tangan, ada takrif untuk setiap bahagian. Okay, dalam bab wuduk ni bukanlah yad tangan yang bermakna lurah. Kalau contoh ahli lurah, dia dengar perkataan yad, dia akan tergambar yatabadar fi zihnihi awalan, apa yang terlintas di fikiran yang pertama adalah tangan itu adalah tangan daripada ujung asabi' sampai ke katif. Ini adalah tangan dari segi lurah, dan ini bukan yang dimaksudkan dalam bab wuduk. Adapun ahli dalam bab jenayat ataupun dalam bab jenayat lah, sariqah, sekiranya disebut yad, memotong tangan, yad dalam bab sariqah adalah daripada asabi' sampai ke kok. Okey, kok, pergelangan tangan. Tapi dalam bab wuduk, yad yang masuk dalam bab wuduk adalah daripada asabi' sampai ke siku, ma'a mirfaq. Okey, ini penting tambih kerana apa? Mungkin setiap bab itu ada istilah khas, murad khas di setiap bab. Contohnya ini yang paling simple lah, dalam bab yad, dalam bab wuduk, lain makna dari segi yad nanti dalam bab sariqah, dan juga yad dari segi lurah, yadun dari segi lurah. Jadi dari segi dalam bab wuduk adalah sampai mirfaq. Okey, makruf. Kemudian membasuh kedua tangan sampai ke mirfaq ataupun lebihan mirfaq, min babi ma la yatimu wajib illa bihi fahuwa wajibun. Kemudian sekiranya okey, contoh tangan dia patah ataupun kodong lah. Okey, sekiranya kita tengok dulu, sekiranya tangan dia patah keseluruhan ataupun sebahagian anggota wuduk ataupun keseluruhan anggota tangan wuduk. Sekiranya sebahagian saja, maksudnya pertengahan tangan ni terpotong, jadi ada bahagian yang wajib. Jadi bahagian ni wajib dibasuh. Sekiranya dia terpotong dekat betul-betul dekat siku, maka wajib juga dia basuh di penghujung siku dia. Tapi sekiranya tangan dia terpotong di atas siku, maka di situ mahalnya sudah hilang, maka gugurlah kewajipan untuk membasuh tangan di sebelah kanan. Cuma disunatkan sahaja menyapu ataupun membasuh di awal anggota yang terpatah itulah. Okay, awal yang terpotong itulah. Okay, sunat sahaja. Sebabnya raf'ul hukum bi raf'il mahal. Jadi bila hukum itu berkaitan dengan tempat. Kalau tempat tak adalah wajibnya. Okey, itu adalah tentang dengan tangan. Sekiranya terpotong bagaimana? Tangan kanan dan kiri ini dikira satu masa ataupun satu tertib lah, tertib yang sama, tertib yang selepas basuhan muka. Jadi boleh dia basuh kiri dulu, kemudian basuh kanan, ataupun kanan dulu ke kiri dulu. Cuma sunatnya yang sempurna adalah tayamun. Okay, tayamun mulakan dengan kanan. Itu adalah rukun yang ketiga dalam bab wuduk. Kemudian rukun keempat adalah mashu syai' min basyaratir ra'si aw sya'rihi walau ba'da sya'ratin fi haddihi. Okay, yang keempat, simple, ini adalah salah satu anggota yang diwajibkan mash. Okay, bukan ghusl. Yang lain semua ghusl. Jadi apa beza ghusl? Apa beza mash? Apa beza mas? Okey, ada 3 tertib. Okey, al-ghuslu tu mestilah air itu mengalir ke anggota. Okey, air itu mengalir. Kalau mashu tu cukuplah kita menyapu. Maksudnya kita ambil air, tekapkan. Kita ataupun air itu tanpa ada sayalan. Okey, mas pula itu tekaplah. Okey, mas tu letak air seperti itulah. Okay, dia lebih rendah daripada mas. Okay, mas ni tanpa sayalan. Tapi al-ghusl ni perlukan sayalanul ma'. Jadi mashu ni, menyapu ni di kepala ini adalah sebahagian saja. Sebahagian permukaan kepala. Jadi sekarang kita nak tahu pula apa hudud kepala ini. Apakah ta'rif kepala ini? Okay, contoh muka tadi kita dah tahu dia punya dobetnya, hudud dia. Kemudian dari segi panjang dengan melintangnya. Kemudian tangan pun kita dah tahu hududnya. Dan kemudian rambut ni pula ada hudud dia. Okey, apa yang diwajibkan? Cuma yang diwajibkan di kepala adalah sebahagian. Bila disebut sebahagian, kita boleh menyapu di mana-mana bahagian atas kepala kita. Sama ada di depan, di tengah, di tepi, di belakang dan sebagainya. Yang penting mestilah menyapu itu kepala. Okey, di atas kepala, basyarah ra's, ataupun sekiranya rambut dia panjang, mestilah rambut yang berada di atas kepala. Okay, maksudnya apa? Sekarang rambut dia panjang. Okay, dan kemudian bila disikat, yang depan ke bawah sampai melebihi dahi, yang tepi panjang sampai ke muka, yang belakang pun panjang sampai ke bahu. Jadi kemudian dia basuh rambut yang ada di bahu. Yang panjang tu dia sapu kat bahu saja. Boleh tak? Tak boleh. Tak sah.
Kerana apa? Kerana basuhan kepala itu mestilah rambut yang berada di kepala ataupun kepala itu sendiri. Jadi rambut yang panjang yang dibasuh dekat rambut yang terkeluar daripada hudud kepala tak sah untuk kita menyapu sebagai anggota wuduk. Mestilah menyapu rambut yang ada di atas. Okey, rambut yang ada di atas kepala. Sekiranya rambut kita panjang ataupun kalau rambut kita pendek di kepala ni lah. Atau menyapu rambut, kemudian rambut tu sampai ke kepala pun boleh. Okey, al-muhim mestilah di dalam kawasan kepala ataupun di kawasan rambut yang ada di atas kepala kita. Walau ba'da sya'ratin fi haddihi. Okey, itu perkara yang ke-4. Okey. Sekejap ya. Okey. Seterusnya, soalan daripada Ustaz Azri. Masya Allah, Ustaz, bagi orang yang ada 6 jari, adakah wajib membasuh jari yang ke-6? Okay. Tapi muskilah ini adalah muzakarah. Jadi, ana yastafid minkum wa yufid wa yastafid minkum aksar. Jadi, yang orang yang ada 6 jari ini, hukumnya sama seperti orang yang ada 5 jari. Okay, wajib juga membasuh keseluruhan jari-jarinya. Okey, tadi sampai mana rambut? Okey, rambut yang keempat. Okey, yang keempat itu adalah membasuh rambut atau menyapu kepala atau menyapu rambut. Disyaratkan rambut itu mesti berada dalam hudud kepala. Sekiranya di luar kepala tidak sah basuhan kepala itulah. Kemudian kita terus kepada rukun yang kelima. Okey, rukun yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai ke buku lali. Okey, ataupun lebih buku lali, min babi ma la yatimu wajib illa bihi fa huwa wajibun. Kemudian membasuh kaki ini pun samalah. Okey, tidak ada iskal ataupun masail yang berat ataupun yang besar. Jadi kaki itu basuhan sama seperti tangan. Kedudukan dia ataupun tertibnya boleh kanan, boleh kiri. Cumanya tayamun itu sunat. Okey, sama ada. Jadi kalau orang selepas membasuh rambut, menyapu rambut, kemudian dia basuh kaki belah kiri dulu, kemudian kanan, boleh tak? Sah tak? Sah. Kerana apa? Kerana tayamun itu hanyalah sunat. Ke dalam bab rambut tadi kan, sunatnya sekiranya kita pakai kopiah ataupun serban, kita angkat sikit kepala kita, sesapu permukaan awal rambut, sunat kita menghabiskan basuhan sehingga ke atas serban. Okey, dengan syarat-syaratnya, tidak ada najis yang ma'fu anhu dan sebagainya, tidak ada najis yang ghairu ma'fu anhu dan sebagainya. Kemudian habis tentang 4 anggota wuduk di dalam wuduk. Okey, jadi di sini ada tambahan, sekiranya seseorang tu dia niat wuduk tetapi ada niat ghairu syar'i dalam wuduk. Maksudnya apa? Maksudnya dia niat wuduk dan juga tabarrud. Okey, contohnya kalau di Mesir, Masya Allah bulan puasa panas 40 darjah Celsius dan juga ke atas, ataupun 37-38 dengan waktunya yang panjang, Masya Allah. Jadi orang berwuduk itu boleh terjadi dia sambil dia niat wuduk tu dia niat tabarrud juga untuk menyejukkan badan. Okey, jadi dalam niat tadi, sekiranya niat wuduk bersama-sama dengan niat lain selain niat syar'i lah, tabarrud ataupun tanzif, makanya dari segi niat tetap sah, tidak masalah. Okey, ni kalau dia niat bersama-sama, bukan niat salah satu, dia niat sama-sama. Maksudnya dia ada dua niat, niat wuduk dan juga tabarrud. Okey, boleh sah wuduknya. Cuma khilafnya adalah dari segi thawab, dari segi ganjaran pahala. Dari segi ganjaran pahala. Tapi dari segi wuduk itu sendiri, niat itu sendiri sah. Wuduknya itu sah. Cuma dari segi pahala ada 3 pendapat. Pendapat yang paling syadid, ataupun yang bukan syadid lah, yang paling atas sekali, pendapat Imam Sultanul Ulama Ibnu Abdul Salam mengatakan tidak ada sawab bagi orang yang mencampurkan niat wuduk ibadat dan niat wuduk selain ibadat, iaitu tabarrud masalan dan juga niat wuduk muktabarah, maka langsung tidak ada sawab, tetapi wuduknya sah. Wuduknya sah. Okey, ini pandangan pertama Imam Sultanul Ulama Ibnu Abdul Salam, tidak ada sawab. Kemudian yang kedua, pendapat Imam Ghazali, dia akan mendapat pahala dengan kadar qasad dia. Kadar qasad wuduk dia. Contoh, dia niat wuduk dan juga niat tabarrud tadi kan. Okey, wuduk tu dia dalam 100% tu wuduk ada 40%,
tabarruk ada 60%. Jadi lebihnya tabarruk, tapi ada niat wuduk sedikit. Dan dia akan dari segi dari sisi Imam Ghazali, dia akan dapat pahala 40% daripada niat wuduk dia itu. Okey, ini pendapat yang kedua. Dia akan dapat pahala berdasarkan niat wuduk dia. Kalau sikit-sikit lah, kalau banyak-banyak lah. Dan kemudian yang ketiga adalah tapi Imam Ghazali ini dia akan dapat pahala berdasarkan niat ni sekiranya niat akhirat itu melebihi. Okey, niat yang lebih tu niat, contohnya niat wuduk 60%, niat tabarruk 40%. Jadi dia akan dapat niat wuduk 60%. Tapi kalau yusawi sama 50-50 ataupun rendah, tak dapat pahala. Itu adalah pandangan Imam Ghazali. Kemudian pandangan yang ketiga adalah pandangan Imam Ibn Hajar. Dia akan dapat pahala berdasarkan wuduknya mutlaqan. Sikit ke rendah ke, dia akan dapat pahala bergantung kepada kadar niat peratus wuduk dia. Okey, ini adalah khilaf berkaitan dengan sawab. Dan perkara ini, khilaf ini juga yajri fi kulli ahkam muta'alliqah bin niyat ibadat wa ghairi ibadat, sekiranya dia buat tasyrikun niat. Okey, sekiranya dia buat tasyrikun niat. Okey, berkaitan dengan sawab, tiga pendapat ini juga ada ataupun juga hukum ni berkaitan dengan juga selain wuduk. Sekiranya dia buat tasyrikun niat ibadat dan juga ghairu ibadat. Okey, kita telah selesai tentang rukun kelima. Okey, rukun yang terakhir dan insya-Allah bahasan kita yang terakhir iaitu tertib. Tertib dalam wuduk. Okey, maksud tertib ni apa? Mafhum. Tertib ni maksudnya adalah mestilah mendahulukan sesuatu ke atas sesuatu. Tidak boleh dia terbalikkan. Dan tertib ini juga sabit bistimbat as-sunnah, di mana Nabi SAW tidak pernah berwuduk makus ataupun munakas. Okey, tidak pernah Nabi berwuduk selain daripada tertib yang ada sekarang. Sekiranya boleh berlawan dengan tertib, pasti Nabi akan beritahu. Dan kemudian juga diambil syariat apapun kewajipan tertib ini berdasarkan nuktah di dalam ayat Quran. Okey, faedah di dalam ayat Quran di mana antara ghas mutanajis, okey, yang sejenis dengannya, ada tengah-tengah itu mas. Jadi kenapa Al-Quran meletakkan al-mashu tu antara ghusl? Jadi di situ ada faedah yang menunjukkan supaya wajib kita tertib. Okey, wajib kita tertib. Itu adalah dari segi mafhum ataupun dari segi mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Jadi itulah makna tertib. Dan tertib ini sekiranya dia tidak berlawan dengan tertib, dia tidak tertib dalam wuduk dia. Okey, contohnya dia wuduk basuh kaki dulu. Okey, contohnya dia wuduk 4 kali dan keempat-empat wuduk tu tidak ikut tertib yang betul. Contoh wuduk yang pertama dia mula kaki dulu, kemudian anggota lain. Wuduk pertama dia mulakan dulu rambut dulu. Yang ketiga dia mulakan tangan dulu. Okey, yang keempat masalah dia mulakan muka dulu. Sekiranya dia wuduk 4 kali tanpa tertib, jadi keempat-empatnya, jadi kemudian setelah 4 wuduk tu dia akan dapat wuduk yang sempurna. Kerana dalam wuduk yang pertama yang terangkat adalah mukanya yang dikira sah. Yang sebelum-sebelum tu yang tak ikut tertib tak dikira. Kedua, ketiga, keempat seterusnya. Jadi bila dah 4 kali wuduk dengan tanpa tertib, maka dapatlah wuduk yang sempurna. Sebab setiap kali wuduk tu anggota yang diterima adalah anggota yang mengikut tertib. Jadi dalam tertib itu kalau duduk 4 kali lah. Kalau dia wuduk sekali saja tak sah lah. Dia akan dikira wuduk, dia akan dikira basuhan muka saja. Yang lain-lain tak dikira. Jadi kena basuh lepas tu. Contoh dia basuh kaki dulu, lepas tu basuh rambut, lepas tu basuh tangan, basuh muka. Muka saja yang terangkat raful hadasnya. Yang akan terangkat hadasnya muka saja. Kemudian dia kena basuh pula tangan, basuh rambut, sapu rambut dan juga basuh kaki. Itu adalah maksud tertib. Dan juga dalam tertib ini dia ada 2 perkara yang terkecuali dalam tertib. Maksud terkecuali apa? Maksudnya dalam 2 perkara ini dia boleh kalau tak tertib dalam wuduk. Okey, di mana disebutkan ulama yang ketika pada masalah daqiqah. Okey, jadi dalam fiqh ada beberapa masail yang mulaqab. Okey, seperti hadis pun ada perkara-perkara yang mulaqab. Hadis mulaqab, begitu juga dengan fiqh ada juga masail-masail mulaqabah. Antaranya itulah yang ana sebutkan iaitu ad-daqiq ataupun daqiqatu daqiqah dalam bab indiraj hadas asghar fi hadasil akbar. Jadi sesuatu orang yang ada 2 hadas.
hadas asghar dan juga hadas akbar, janabah. Dan juga hadas asghar. Okey, dia khuruju syai' min as-sabilain, baul. Kemudian dia ada juga janabah khurujul mani ataupun ihtilam ataupun ilajul hasyafah. Jadi dia ada dua hadas. Jadi apabila ada dua hadas, sekiranya dia mandi, maka hadas asghar akan indiras ma'al hadas akbar. Dan ini yang dipanggil daqiqah ataupun dipanggil daqiqatu daqiqah. Kita akan belajar tafsil dalam bab ghusli nanti. Okay, jadi surahnya secara ringkasnya, sekiranya dia ada dua hadas asghar dan juga akbar, maka hadas asghar akan masuk dalam hadas akbar. Maksudnya apa? Maksudnya lepas dia mandi wajib, dia tak perlu wuduk, boleh terus solat. Okay, boleh terus solat, boleh terus melakukan sebab dah hadas asghar dah terangkat bersama-sama dengan hadas akbar. Jadi kat sini diberitahu yasqutu tartib fi halatain. Yang pertama, indiraji hadasil asghar fil akbar. Okay, ni yang pertama tadilah masail daqiqah tadi. Jadi ketika dia niat mandi wajib, nawaitu raful hadasil akbar, ketika mandi wajib, maka pada ketika itu juga raful hadas asghar yang lebih rendah daripada hadas akbar terangkat sekali. Jadi ketika itu bolehlah dia basuh kaki dulu, kemudian basuh kepala dulu. Okey, sebabnya hadas akbar al-ghusli itu kesemua badan itu adalah satu anggota. Okey, dalam mandi kesemua satu badan ni adalah satu anggota. Jadi nak mula mana-mana dulu tak kisah. Okey, dalam bab mandi. Okey, itu adalah contoh yang pertama yang mana tidak ada tertib. Kemudian yang kedua, perkara yang kedua yang tidak ada tertib ketika inrimas, ketika dia tenggelam masuk dalam air, walaupun air yang ma'ul qalil, tapi ma'ul qalil yang bukan najis lah, yang tahir, ataupun dalam laut ataupun ma'ul kabir. Jadi ketika inrimas tidak perlu ada tertib. Okey, tidak perlu tertib. Yang penting dia masuk, kemudian duduk sekejap, kemudian habis. Okey, kemudian dia habislah, kemudian bangunlah. Okey, keluarlah daripada air. Okey. Tapi ketika dia mula tenggelam tu, pastikan dia niat. Okey, dia niat muktabar dalam wuduk lah. Sama ada niat raful hadas, niat taharah li solah, niawaitul wudu dan sebagainya seperti yang dah kita bicarakan pada awal muzakarah kita. Okey, itu adalah selesai masalah hari ini tentang tertib. Dan juga habis kita punya muzakarah kita tentang furudut taharah kamilan. InsyaAllah kalau ada kekurangan apa masail, insyaAllah kita akan sebutkan pada kelas akan datang. Dan insyaAllah pada minggu hadapan kita akan sambung bab wuduk dalam sunan wuduk dan juga tentang insyaAllah kalau masa panjang kita akan masuk bab nawaqidul wuduk. Okay, nawaqidul wuduk. Wa jazakumullah ta'ala khairan Sayyidi Azri. Okay, Rabbana yubarik fikum wa jazakumullah ta'ala khair. Jadi pertemuan kita insya-Allah selepas ini setiap hari Selasa. Okey, kerana ana bertukar dengan mauidnya Ustaz Anis. Jadi siapa yang menunggu kelas Ustaz Anis, insya-Allah esok waktu yang sama, cuma Ustaz Anis akan ambil hari Rabu, iaitu mauid asal ana, dan ana akan ambil hari Selasa setiap minggu insya-Allah taala. Wa jazakumullah taala khair. Dan siapa ada istifsar, ada soalan, insya-Allah boleh komen ataupun boleh hantar soalan ke Multaqa, insya-Allah anda akan cuba jawab, dan sekiranya tidak boleh jawab, kita serahkan kepada Al-Habib untuk menerangkannya semula. Okey, wa jazakumullahu taala khair. Wallahu taala a'lam wa ahkam. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan dalam bab sunan wuduk dan juga nawaqidul wuduk insya-Allah. Allah taala yubarik fikum. Astagfirullah.